KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Hari ini kita ada topik yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan. Sebelum itu, bagi yang mungkin baru sahaja menonton Didik TV KPM masih belum mengenali program Bina Upaya Guru ini, program ini memaparkan kemanjadian guru atau laluan dan perjalanan guru sama ada menjadi guru biasa, pensyarah maupun guru-guru yang bekerja di bahagian pentadbiran. Baiklah, berbalik kepada episod kita hari ini, topik yang sangat menarik, kesihatan mental dalam profesionalisme pendidikan, yang mana kita akan membincangkan topik kita hari ini bersama-sama dengan tetamu saya hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Ahmad Kamal bin Arifin yang merupakan Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling Pusat Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Selamat datang, Doktor. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM, khususnya di Bina Upaya Guru, bagi membincangkan topik kita hari ini sungguh-sungguh menarik, kesihatan mental di dalam profesionalisme keguruan, yang mana telah dilaksanakan sebagai antara usaha dalam membina serta memelihara kesihatan mental dalam warga pendidikan itu sendiri. Jadi, langkah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengadakan program ini sejak 2009 lagi. Maknanya ini bukan perkara yang baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun yang lalu diadakan, ya Doktor. Bertujuan untuk memperkasakan amalan gaya sihat dan juga membudayakan sikap kepedulian kendiri untuk mengalami saringan minda sihat di peringkat-peringkat sekolah seperti di PPD, JPN, IAB sendiri, IPG dan bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mencegah masalah penyakit mental yang saya kira bukan perkara baru, yang diperkatakan ramai orang di seluruh negara. Jadi kita juga nak lihat kepada ciri-ciri kebimbingan, kemurangan dan juga tekanan kronik. Soalan saya, Doktor, penyakit yang fizikal, penyakit yang kita tahu batuk-batuk, demam, kita boleh nampak, kita boleh rasa, kita nampak orang sakit, kita boleh bantu. Tetapi kalau bercakap mengenai penyakit mental, penyakit yang kita tak nampak di luarannya, mungkin saya sedang tersenyum gembira, ya Doktor, tapi mungkin orang tak tahu kat dalam hati ni saya rasa kosong, saya rasa murung. Bagaimana kita sebenarnya mendefinisikan kesihatan mental tu, Doktor? Silakan, Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Nisa. Satu soalan yang sangat penting, mustahak untuk diterjemah dan dikupas serta difahami oleh rakyat, khususnya warga pendidikan dan juga kepada kalangan murid-murid sekolah kita. Betul. Dan kerajaan kita melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah membina, mewujudkan satu program dipanggil Program Minda Sihat Kebangsaan sejak tahun 2009 dan kesinambungannya adalah dalam tempoh kontemporari sekarang. Bahawa kesihatan mental itu adalah merujuk kepada seseorang, sama ada orang kanak-kanak, dewasa ataupun orang yang dah lama matang hidupnya itu. Dan mereka itu tahu akan potensi diri mereka. Jadi 4 perkara. Satu, pertama, dia tahu akan potensi dirinya. Yang kedua, dia menguasai persekitarannya. Dalam berti kata yang lain, dia boleh mengurus tekanan ke dirinya. Dan yang ketiga, dia boleh bekerja dengan keadaan yang gembira, selesa. Dan yang keempat, dia walau di mana dia berada, sama ada di dalam rumah atau di luar rumah, dalam konteks pendidikan di sekolah, dia dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Maka itu yang dikatakan kesihatan mental. Jadi realitinya, kenapa perkara ini dibahas, dikupas untuk sebagai satu faktor stimulus kesedaran mentaliti dalam kalangan warga pendidikan kita khususnya, adalah untuk menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sangat cakna dan mengambil peduli tentang kepentingan ekosistem kendiri dan masyarakat di sekolah akan kepentingan kesihatan mental. Dengan adanya dasar dan panduan daripada Kementerian Pendidikan itu akan menyebabkan ia sebagai pemangkin dan akan membitarakan kefahaman dan kesedaran tentang program minda sihat.
di sekolah-sekolah Malaysia. Baiklah, saya yakin rakyat Malaysia itu sendiri, terutamanya pada tahun-tahun kebelakangan ini telah banyak kesedaran. Ini bermakna soal mengenai penyakit mental ini telah dibahaskan di sosial media. Kalau dulu sebut je penyakit mental, orang akan ada stigma. Weh, sakit mental, gila ke dia ni? Tapi sebenarnya ianya lebih daripada itu, lebih dalam lagi daripada perkataan ataupun secara dasar, secara permukaannya orang katakan. Jadi kalau berlaku dalam kalangan murid-murid sekolah, mungkin dalam kalangan guru-guru di seluruh sekolah, apa usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri, KPM, bagi memastikan kesihatan mental sentiasa sejahtera dalam kalangan warga sekolah? Sebab kita pun tahu budak-budak yang sungguh muda, usia yang sungguh hijau pun menghadapi masalah kesihatan mental. Baik, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan telah pun mengasuh dan meng-highlightkan akan kepentingan pendidikan kesihatan mental dengan panduan dan bimbingan perkongsian kepakaran daripada pakar-pakar psikiatris dan pengurusan kekeluargaan sihat daripada Kementerian Kesihatan sejak 2009 lagi. Dan kesinambungan untuk pemerkasaan kesedaran kesihatan mental ni sentiasa dikembang tumbuhkan oleh kalangan pemimpin pendidikan negara kita. Dan pada 22 Jun, lanjutan daripada dasar persekitaran endemik 1 April yang telah dinyata dan diwawarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, Menteri Kesihatan negara kita. Kementerian Pendidikan telah pun menghasilkan satu blueprint panduan untuk diurus tadbir oleh pengurusan sekolah di bawah kerussetiaan guru bimbingan dan kaunseling untuk membuat saringan minda sihat kebangsaan. Sekolah rendah dan menengah kita ada saringan minda sihat Wuli, yang mana itu pakar-pakar kaunseling kita akan mengurus dan menginterpretasikannya, dan pelaporannya terus ke peringkat kebangsaan di bawah pengurusan Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Apa rasionalnya? Ia adalah sebagai satu langkah atau pendekatan pencegahan. Dan suka saya kongsi kepada masyarakat kita di luar sana bahawa kita Kementerian Pendidikan ada 4 pendekatan sebelum kita mengalami krisis, yakni kita pangkalan data kita kalau menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan murid-murid khususnya atau guru-guru amnya yang mengalami sakit mental, maka kita ada kaedah. Pertama, kaedah dipanggil kaedah perkembangan. Apa perkembangan? Kita mengasuh, mendidik dan sentiasa diingatkan melalui paparan laman web Kebangsaan Kementerian Pendidikan, melalui laman-laman web Institut Amiruddin Baki, supaya kepedulian masyarakat warga pendidik untuk mengurus tadbir diri mereka dan murid-murid mereka supaya sentiasa berkolaborasi dengan unit bimbingan kaunseling sekolah masing-masing untuk membuat muhasabah diri secara profesional yang dipanggil saringan minda sihat kebangsaan. Yang di situ ada ujian psikologi Wuli yang mana ada 9 soalan yang perlu dijawab secara jujur. Doktor, bagaimana kejujuran itu berlaku? Apabila guru kaunseling dengan kemahiran komunikasi yang dia ada, dia akan convince murid-murid sekolah supaya mereka dapat menjawab dengan penuh keikhlasan, dan itu adalah sesuatu yang sangat kita pentingkan. Antara guru dan juga murid perlu mencapai, orang kata apa, kepercayaan tu untuk sama-sama membuka diri mereka untuk berkongsi tentang masalah yang sebenar-benarnya dihadapi, sama ada murid dengan guru maupun murid dengan ibu bapa di rumah. Baiklah, kita akan sambung perbincangan kita selepas ini berkaitan dengan tajuk hari ini. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana, kita rehat seketika, kembali ke Bina Upaya Guru selepas ini di Didik TV KPM. Bersama saya Nisa dan tetamu kita hari ini yang berusaha, Dr. Ahmad Kamal bin Arifin, membincangkan tajuk kita kesihatan mental dalam profesionalism keguruan. Menyebut kepada apa yang telah kita bincangkan di awal tadi ya Doktor, program Minda Sihat tahun 2009 bukan perkara baru, telah diadakan bertahun-tahun lamanya, dan apakah objektif-objektif yang sebenarnya hendak disampaikan kepada orang ramai daripada program ini Doktor? Silakan. Ya. 3 perkara utama objektif Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan berorientasikan asasnya adalah di bawah slogan Minda Sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Dan ia adalah sangat penting untuk mendukung objektif program Minda Sihat kebangsaan. Iaitu pertama adalah untuk membugarkan kesedaran tentang kesihatan mental. Yang kedua, untuk mengukuhkan tubuh ilmu dalam kalangan masyarakat sekolah, khususnya kalangan murid-murid, apa itu kesihatan mental. Dan yang ketiga adalah untuk
sebagai satu langkah intervensi bagi kalangan murid-murid dan juga guru-guru jika mereka ada simptom berkaitan dengan ketidaksihatan dari segi mental mereka. Itu adalah merupakan objektif yang sangat penting untuk difahami dan dihayati oleh kalangan warga pendidik khususnya dan kalangan murid-murid sekolah amnya. Dan perkara ini bila dihayati tentulah ibu bapa akan menyokong. Betul tu, bukan sahaja daripada pihak ibu bapa, malah pihak guru juga penting untuk kita mengetahui apakah gejala-gejala yang dihadapi oleh murid-murid. Kadang-kadang kita tak tahu murid-murid ada masalah kan. Mereka tak nak bercerita dan sebagainya. Memandangkan program Minda Sihat telah pun diperkenalkan sejak 2009 lagi. Sejauh mana setakat ini ya doktor keberhasilan maupun impak yang telah ditunjukkan kepada murid-murid, mungkin dalam kalangan guru-guru sendiri. Program ini diadakan lebih-lebih lagi apabila kita memasuki fasa-fasa endemik, pasca pandemik telah melahirkan ataupun menjadikan ramai di antara murid-murid yang menghadapi masalah kesihatan mental ini. Jadi bagaimana program ini dapat membantu mereka khususnya pada waktu-waktu sebegini? Baik, masyarakat manusia di seluruh dunia secara global dan lokal mengambil maklum akan suasana pandemik, yang mana asuhan kesedaran tentang pendidikan kesihatan mental daripada 2009 itu telah memberikan ketampakan dari segi kesiapsiagaan warga pendidik khususnya kanak-kanak, murid-murid sekolah-sekolah Malaysia, bagaimana mereka mengasimilasi dan mengadaptasi persekitaran yang tak selamat tersebut semasa suasana COVID-19 itu, yang mana data-data yang berkaitan dengan masalah mental tu tidak begitu digembar-gemburkan bahawa tahap keselamatan mental dalam kalangan anak-anak Malaysia berada dalam keadaan yang krisis. Dan lanjutan daripada itu, kita Kementerian Pendidikan melalui surat siaran 22 Jun 2022 meng-highlightkan akan pengukuhan program Minda Sihat itu. Kita ada program Minda Sihat dengan ujian saringan kesihatan WULI. Kita dengan penuh kebertanggungjawaban kita akan memperkasa kesihatan mental dalam kalangan murid-murid sekolah kita. Baiklah, mungkin ramai murid-murid sekolah yang sebenarnya saya tak tahu nak buat apa doktor. Saya ada masalah, saya stres kat rumah, saya datang sekolah stres dengan kawan-kawan, mungkin antara masalah yang dihadapi, tapi mereka tak tahu prosedur bagaimana nak mendapatkan bantuan itu sendiri, nak pergi kepada guru kelas dahulu ke atau terus ke pusat kaunseling ke, bagaimana doktor? Kita di sekolah-sekolah Malaysia, Kementerian Pendidikan melalui surat siaran pengurusan kaunseling kebangsaan daripada tahun 2001 sehinggalah sekarang dengan perkara dan konsep kaedah pencegahan masalah mental yang sama. Semua murid berhak untuk bertemu dengan guru bimbingan kaunseling dalam hal-hal berkaitan dengan khusus dari segi kesihatan mental, pendidikan kejaya, cara gaya belajar, kemahiran psikososial dan pendidikan membina kepimpinan kendiri. Dalam erti kata yang lain, mereka telah maklum tentang hak mereka untuk mendapat perkhidmatan kaunseling berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan khususnya kesihatan mental untuk mereka kongsi masalah tersebut. Dan prinsip kesihatan tu adalah apabila murid cakna dan boleh bertemu dengan guru kaunseling, 50% daripada masalah sedia ada yang dialami itu akan terlerai. Kita akan rasa macam seolah-olah bebanan itu telah dikurangkan di bahu. Janganlah bawa masalah itu ke mana-mana. Orang kata apa, lebihkan, luangkan masa bersama guru kaunseling. Mungkin mereka boleh cuba mendapatkan bantuan dan mencapai, orang kata apa, ruang percaya tu untuk mereka berkongsi masalah bersama guru kaunseling. Bagaimana kalau kita nak mendekati murid maupun guru yang sebenarnya takut nak berkongsi apa sebenarnya masalah yang dihadapi? Mungkin mereka akan merasakan, kalau saya berkongsi masalah ni mungkin saya akan dikenakan pandangan stigma ataupun pandangan serum. Bagaimana kita nak mendekati golongan yang sebenarnya takut sangat nak berkongsi masalah? Persepsi stigma negatif masyarakat, khususnya warga pendidik ataupun murid-murid sekolah yang tak berani atau tak yakin akan keselamatan emosi dan rahsia mereka jika mereka mengalami kebimbangan ataupun kemurungan ataupun tekanan yang tidak terkawal tu adalah merupakan satu cabaran sebenarnya kepada semua kepimpinan pendidikan sekolah khususnya dan kalangan guru-guru kaunseling umumnya, supaya mereka bersifat penyayang, empati, caring, understanding, trustworthy. Karakter yang menampakkan sikap kepedulian terhadap warga sekolah itu akan menjadi
penggerak ke arah keberanian masyarakat murid-murid kita untuk berkongsi masalah. Betul tu. Tidak ada sebab mengapa kita perlu takut kerana tugas mereka adalah untuk membantu kita dan semoga kita pun terbuka untuk dibantu. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Bersama saya Nisa Khair dan Dr. Ahmad Kamal bin Arifin. Topik kita hari ini kesihatan mental dalam profesionalisme pendidikan. Dan kita nak mendalami dengan lebih lanjut pelaksanaan program Minda Sihat itu sendiri. Kita ada sebutkan sebentar tadi Doktor mengenai warga ataupun anak-anak murid pasca pandemik ini, di musim-musim endemik ini melahirkan mereka yang mungkin lebih cenderung kepada masalah kesihatan mental. Jadi adakah langkah-langkah khusus yang telah diambil bagi menangani warga pasca pandemik ini secara amnya, secara khususnya? Silakan Doktor. Ya, kita memperkasakan program pendidikan kesihatan mental, promise bagi aspek motivasi, membina kekuatan dalaman dalam kalangan murid kita. Motif dan aksi kanak-kanak, murid-murid sekolah perlu dibugarkan dan hala tuju perlu dikukuhkan. Kesedaran mental adalah merujuk kepada kita membina kesedaran murid-murid untuk mereka sedar dan tahu akan potensi diri mereka masing-masing. Program-program motivasi membina karakter, minat kerjaya dan juga pencegahan dari segi kecelaruan emosi dan mental dikukuhkan oleh semua sekolah-sekolah rendah dan menengah seluruh negara dengan harapan kita akan menstimuluskan, merangsang persekitaran sekolah yang selari dengan dasar sekolah 3K itu, kesihatan, kebersihan dan keselamatan, dan dia adalah kesinambungan daripada selari dengan apa yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan negara kita, Datuk Dr. Razzie Jidin, iaitu melalui konsep Sekolahku Sejahtera yang telah diwartakan oleh beliau pada 21 Februari 2022 yang lalu. Dan ini adalah merupakan satu aspirasi yang sangat penting untuk dihayati oleh kalangan warga sekolah kita. 3 daripada 14 nilai tersebut untuk melihat kesihatan, keseronokan dan keselamatan dalam kalangan murid-murid itu sentiasa dipelihara dan dibina daripada masa ke semasa, dan terasnya adalah untuk membugar dan mengukuhkan program Minda Sihat di sekolah-sekolah Malaysia. Baik, Doktor, saya sebenarnya teringat memandangkan saya ada di awal rancangan saya ada sebutkan kesedaran mengenai kesihatan ataupun isu masalah mental ni tidak asing lagi dalam kalangan rakyat Malaysia secara amnya, dan saya lihat ramai yang melakukan soal selidik DASS, Depression, Anxiety dan Stress Skill ni secara atas talian. Adakah itu platform yang boleh dipercayai atau lebih baik mereka pergi kepada sumber-sumber atau saluran yang lebih tepat untuk mereka tahu tahap manakah isu kesihatan mental mereka hadapi? Betul. Dalam dunia VUCA abad 21, IR 4.0 kita memang membicarakan teknologi digital untuk mendapatkan data standard pengoperasian sekolah, khususnya dalam melihat dan meninjau dan menganalisis tentang analisis kesihatan mental dalam kalangan murid-murid kita. Murid di sekolah-sekolah Malaysia boleh menganalisis, boleh ditadbir oleh guru kaunseling melalui sistem analisis kesihatan depresi, anxiety, stress skill tu, dan akan diinterpretasi secara terpimpin oleh guru kaunseling di sekolah-sekolah seluruh negara, dan pangkalan data umum tu boleh dibaca oleh pegawai meja kita di Kementerian Pendidikan Malaysia di bahagian pengurusan sekolah harian. Maknanya sekiranya menggunakan saluran yang betul, mungkin melalui sekolah atau guru-guru, mereka tahu apa langkah seterusnya untuk diambil. Mungkin lepas buat atas talian tu, dah tahu dah tahap saya banyak ni, betul tak tahu. Langkah seterusnya terus orang kata apa, tidak ada orang kata apa intervensi seterusnya. Jadi bercakap mengenai intervensi, apa alat yang telah digunakan untuk melaksanakan intervensi Minda Sihat di sekolah-sekolah? Ya, satu tadi itu yang saringan Minda Sihat, inventory DAS tadi itu. Yang kedua, soal selidik WULI yang untuk melihat tentang sejauh mana 9 perkara tentang kualiti kendiri berkaitan dengan kesihatan mental tu, adakah dia berada dalam keadaan okey ataupun tidak okey. Dan sebenarnya apabila murid-murid sekolah sudah didedahkan tentang saringan psikologi tersebut, mereka boleh memuhasabah diri mereka. Kalau mereka nak dapat bimbingan interpretasi, boleh bincang dengan guru kaunseling. Tapi kalau mereka rasa cakna dan mereka celik akal berkaitan dengan
instrumen tersebut, mereka boleh muhasabah diri mereka daripada masa ke semasa. Boleh mereka baca, adakah saya rasa tak seronok hari ni? Saya seronok sangat. So dia dah dapat stimulus di situ. Secara tak langsung kehidupan mereka itu jelas dari segi apa sebenarnya yang perlu mereka fikirkan untuk membina kesihatan mental mereka dari masa ke semasa. Baik, Doktor, sebahagian besar perbincangan kita, soalan-soalan saya berkisar antara guru dan juga murid. Bagaimana pula dengan peranan pihak pentadbir di sekolah? Yes, ini soalan yang sangat penting yang sentiasa diberi perhatian dan dipantau oleh Institut Aminuddin Baki. Pengoperasian kepimpinan dalam hal-hal berkaitan pelaksanaan dasar-dasar semasa, khususnya pelaksanaan program media sihat kebangsaan di sekolah-sekolah Malaysia akan dipantau oleh pengetua sekolah kita. Kita ada sistem pemantauan yang bersepadu, one page project manager yang mana semua guru-guru pentadbir sekolah kita tahu tentang kaedah pemantauan tersebut, dan daripada data pemantauan tersebut mereka boleh membuat pengukuhan, penstrukturan semula, plan kontingensi, pengurusan risiko jika ada bukti yang menunjukkan bahawa program itu ada kelemahan sana sini. Mereka perlu mantapkan daripada masa ke semasa, khususnya untuk memantau guru kaunseling dapat menginterpretasi data tersebut secara bermakna. Baiklah, Doktor, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung perbincangan kita. Banyak yang telah kita kupaskan dan diharapkan dapat memberi penjelasan dan pencerahan kepada semua yang menonton, malah kepada ibu bapa yang menonton, kepada murid-murid serta warga pendidik. Sedikit daripada Doktor, kata-kata akhir harapan Doktor terhadap program minda sihat yang kini saya fikir lebih cakna lah dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri. Baik. Asas kepada kerukunan kesejahteraan mental dalam kalangan masyarakat kita adalah pada kita punya jiwa kita. Ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salah jasada kullu iza fasadat fasada jasada kullu fahiya qalbun. Hati nurani kita sentiasa perlu ketenangan. Dan ketenangan, kalau kita sebagai orang yang beragama, kita kena sentiasa ingat kepada Tuhan kita walau di mana saja kita berada. Anta'budullah ka'annaka takun tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita sentiasa dapat merasakan walau di mana saja kita berada, di depan kita ada Tuhan yang akan menolong dan akan membantu kita. Adanya kesedaran itu, kita akan tenang dan kita sentiasa yakin akan apa yang kita sedang usaha untuk kita capai. InsyaAllah. Dan saya harapkan juga semoga program Minda Sihat ini dapat membantu lebih ramai lagi murid-murid, malah guru-guru di sekolah. Dan saya harapkan semuanya jelas terhadap topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu kesihatan mental dalam profesionalisme pendidikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Ahmad Kamal bin Arifin, Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling, Pusat Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Terima kasih dan jumpa lagi. KPM